Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan subjek AJ 31203 Gerakan Tajdid dan Islah Dunia Islam. Saya Masmira Aitika binti Merais bersama 5 orang lagi ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Syafiq, Elidia Bartolomen, Nurul Ayuni binti Dulin, Nurdiana Latidi dan juga Siti Dayanur Nazirah binti Madinin. Kami akan membentangkan soalan 5 iaitu nilai pemikiran tajdid Muhammad Ibn Wahab berkaitan dengan persoalan bid'ah dan khurafat masyarakat Islam di Hijaz. Saya akan mulakan dengan pengenalan di mana istilah tajdid ini sebenarnya dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan yang mengembalikan Islam kepada ajaran Islam yang sebenar dari sudut keimanan dan juga praktikal. Istilah ini sebenarnya diambil daripada bahasa Arab iaitu jarada yujadidu tajdidan yang membawa maksud memperbaharui. Istilah ini kemudiannya diguna dalam gerakan pembaharuan Islam yang menolak ajaran bid'ah, tahyul dan juga khurafat. Idea-idea pembaharuan dan pemurnian akidah Islam sebenarnya bermula sejak abad ke-8 lagi dan hal ini dapat dibuktikan apabila pemahaman tauhid dalam kalangan masyarakat Islam sebenarnya dipengaruhi oleh ajaran bid'ah, tahyul dan juga khurafat. Pemahaman tauhid yang berbeza daripada ajaran Islam ini sebenarnya turut diterapkan dalam pemerintahan sehingga membawa kepada perpecahan politik. Dan hal ini membawa kepada gerakan tajdid yang menjadi reaksi kepada tokoh-tokoh yang terkemuka dalam Islam. Dan setiap tokoh gerakan ini mengikut pendekatan yang bersesuaian dengan zaman dan juga masyarakat pada ketika itu. Namun semua asasnya disandarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi Muhammad Ibn Wahab ini merupakan salah seorang tokoh Islam yang menjalankan gerakan permunian Islam ini. Beliau sebenarnya sangat prihatin dengan masalah pemurnian akidah dan pembaharuan Islam dalam kalangan umat Islam sehingga beliau memulakan satu gerakan tajdid yang dikenali sebagai gerakan Wahabi. Gerakan tajdid di bawah pimpinan Muhammad Ibn Wahab ini sebenarnya bertujuan untuk membantras ajaran-ajaran bid'ah dan juga khurafat yang telah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan gerakan Wahabi ini dipelopori oleh seorang ulama yang terkenal iaitu Muhammad Ibn Wahab ataupun nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Muhammad Ibn Wahab ini dilahirkan di Unaina pada tahun 1703 Masihi ataupun bersamaan dengan 1115 Hijrah dan wafat di Dariah pada tahun 1739 Masihi ataupun bersamaan dengan 1206 Hijrah. Muhammad Ibn Wahab ini memiliki seorang bapa dan juga seorang datuk yang merupakan ulama yang terkenal di Nejad, Arab Saudi, dan hal ini mendorong kepada beliau untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang keagamaan dan beliau mendalami bidang tafsir hadis dan juga hukum mazhab. Dan oleh sebab itu beliau melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu, merantau untuk menuntut ilmu, dan beliau juga banyak membaca karya-karya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah sehingga menjadikan beliau sebagai seorang ulama yang terkenal. Gerakan Wahabi ataupun gerakan tajdid yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Wahab ini bermula apabila beliau sendiri melihat bagaimana masyarakat-masyarakat Islam pada ketika itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang boleh dikatakan terpesong daripada ajaran agama Islam seperti ajaran bid'ah, khurafat dan juga syirik. Contohnya, apabila Muhammad Ibn Wahab balik ke Nejad selepas melakukan perjalanan menuntut ilmu, beliau melihat kubur-kubur wali dan juga kubur-kubur syekh di setiap desa sentiasa dipenuhi, sentiasa terdapat masyarakat Islam yang menziarahi. Dan pada ketika itu, masyarakat Islam yang menziarahi kubur-kubur tersebut dengan tujuan untuk meminta pertolongan ataupun menyelesaikan masalah mereka.
Dan sebenarnya hal ini termasuklah masalah seperti mendapatkan jodoh, disembuhkan daripada penyakit. Dan juga beliau melihat bagaimana masyarakat-masyarakat Islam ketika itu menanam pokok kurma dan menjaga batu-batu besar untuk dijadikan tempat pemujaan, untuk melakukan aktiviti pemujaan. Dan hal ini sebenarnya mendorong Muhammad Ibn Wahab untuk melakukan satu gerakan yang memurnikan Islam. Dengan erti kata lain, sebenarnya gerakan ini mengajak umat Islam untuk kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Saya Siti Nurul Nazira dan saya akan bentangkan berkenaan dengan faktor gerakan Tajdid Muhammad Ibn Wahab, iaitu kejumudan di Hijaz. Perkataan jumud itu sendiri merupakan satu yang membawa maksud kepada pemikiran yang tidak terbuka untuk menerima sesuatu perubahan. Jadi jika kita kaitkan dengan kejumudan di Hijaz, kejumudan yang berlaku di Hijaz itu sendiri telah mendorong kepada berlakunya faktor gerakan Tajdid Muhammad Ibn Wahab di tempat tersebut. Baik, saya akan menyentuh tentang poin yang pertama, iaitu amalan pemujaan kubur, di mana amalan pemujaan kubur itu sendiri amat bertentangan dengan ajaran Islam, di mana jika kita kaitkan dengan kejumudan di Hijaz, masyarakat Islam di Hijaz itu sendiri mereka mengamalkan kegiatan menyembah kubur, misalnya menyembah kubur para ulama, guru tarikat, dan bahkan makam para sahabat dan juga tidak terkecuali makam Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad Ibn Wahab melihat perkara itu adalah sangat tidak wajar kerana ia bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Untuk amalan bid'ah ini saya tidak akan kupaskan dengan lebih lanjut kerana pembentang seterusnya akan membentangkan dengan lebih mendalam. Baik, bid'ah itu sendiri berpotensi untuk memesongkan akidah seseorang dan ia mampu membuatkan seseorang itu terjerumus ke lembah kekufuran. Dan jika kita kaitkan dengan kejumudan di Hijaz itu, masyarakat di sana terlibat dalam kegiatan pemalsuan hadis, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan politik dan juga agama. Jadi penggunaan hadis-hadis palsu itu lebih menyokong kepada khalifah, sesebuah kelompok dan juga ajaran yang berkaitan dengan agama. Seterusnya saya akan bentangkan tentang penyembahan pokok, ya, di mana penyembahan pokok ini berunsur khurafat, di mana ciri amalan dan kepentingan khurafat yang tidak berpandukan dengan Al-Quran dan juga hadis, di mana ia didasari dengan kepercayaan adat, di mana sudah tentulah ia bercanggah dengan konsep Islam itu sendiri. Misalnya setelah semasa lawatan Muhammad Ibn Wahab di Hijaz, di mana semasa lawatan itu beliau ternampak seorang wanita menyembah pohon semata-mata untuk meminta jodoh, di mana pohon tersebut dikenal sebagai Abu Dujana, tidak silap saya, dan perkara tersebut amat tidak wajar kerana jika kita inginkan sesuatu, kita perlu meletakkan sepenuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyembah ataupun meminta sesuatu atau menjadikan sesuatu itu untuk meminta daripada Allah. Dan seterusnya saya akan bentangkan tentang pemikiran dan juga ajaran Islam yang terpesong. Okey. Kita sejak maklum bahawa pemikiran Muhammad Ibn Wahab itu dia lebih kepada untuk memurnikan ajaran Islam itu sendiri daripada menjadi teruk. Baik, poin yang pertama untuk pemikiran dan ajaran Islam terpesong ini, saya akan kupas mengenai orang mati ataupun orang yang meninggal sebagai wasilah dengan Tuhan. Baik, untuk pengetahuan wasilah itu merupakan membawa maksud kepada perantaraan. Jadi masyarakat Islam di Hijaz mempercayai bahawa orang yang sudah meninggal itu terutama
para ulama ataupun wali-wali itu mampu menunaikan hajat mereka, di mana mereka beranggapan bahawa orang yang meninggal ini, yang beriman ini dapat menyampaikan hajat mereka itu kepada Tuhan gitu. Dan kepercayaan sedemikian amat tidak wajar kerana Allah itu merupakan satu-satu tempat yang kita perlu letak sepenuh pengharapan. Dan jika kita ingin meminta sesuatu, kita tidak payah untuk menjadikan sesuatu ataupun seorang, misalnya orang yang sudah meninggal itu, sebagai perantaraan. Baik. Yang kedua ialah tangkal atau azimat sebagai pelindung diri, di mana pada abad ke-18 Masihi ia memperlihatkan bagaimana masyarakat Islam di Hijaz itu masih hidup dalam kemunduran, di mana masih lagi setengah itu masyarakat Islam di Hijaz itu masih pemikiran mereka lebih kepada masih tersangkut ataupun masih semasa pemikiran semasa zaman jahiliyah. Dan pemikiran tersebut mereka lebih mempercayai bahawa perkara syirik atau khurafat itu menjadikan mereka selamat dunia dan akhirat. Misalnya penggunaan azimat. Okey, penggunaan azimat ini kita boleh lihat mereka meletakkan azimat ataupun tangkal di rumah mereka di sebuah sudut, dan tidak terkecuali juga masjid sebagai rumah ibadat, iaitu satu tempat yang suci. Mereka turut meletakkan azimat di satu sudut di masjid itu. Dan yang terakhir, saya akan menyentuh berkenaan dengan perbuatan yang diwujudkan tanpa berpandukan Al-Quran dan juga hadis, di mana beberapa perkara yang sengaja diada-adakan oleh masyarakat Islam di Hijaz. Misalnya memang perkara tersebut ada semasa zaman Rasulullah. Jadi Muhammad Ibn Wahab melihat bahawa perkara tersebut memang ada semasa zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan Muhammad Ibn Wahab sendiri mengakui kenyataan tersebut. Tetapi ada sesetengah golongan ataupun individu sengaja mengada-adakan. Misalnya macam contoh, kita sedia maklum bahawa menyimpan janggut itu merupakan sunnah Rasulullah, dan ada yang berpendapat bahawa menyimpan janggut sehelai janggut yang disimpan itu maknanya macam mereka akan mendapat bidadari. Jika mereka masuk syurga, mereka akan mendapat jumlah bidadari yang bergantung kepada helaian janggut yang mereka simpan. Dan Muhammad Ibn Wahab percaya bahawa sesungguhnya pemikiran tersebut amat bertentangan dengan syariat Islam. Maka kerana pemikiran yang sebetulnya, ia perlu berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Seterusnya, saya Elidia Bartolomon akan membentangkan poin yang ketiga, iaitu nilai pemikiran tajdid Muhammad Ibn Wahab dalam persoalan bid'ah, di mana dalam kitab Muradat Al-Quran yang dipetik oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ghimari ada mendefinisikan bid'ah sebagai suatu perkara yang dibuat tanpa mengikut ataupun tidak meniru mana-mana cara yang sedia ada, di mana ianya sama dengan pengertian secara terminologi, di mana bid'ah membawa maksud kepada perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahawa perbuatan bid'ah itu sendiri merupakan suatu perbuatan ataupun satu perkara yang tidak wujud mana-mana peraturannya dalam sunnah dan begitu bertentangan dengan ajaran syariah, di mana kelompok Islam yang begitu bersemangat berkait dengan unsur bid'ah disebut ataupun dipanggil sebagai kelompok gerakan Salafi Wahabi yang mengikuti pemahaman ataupun pemikiran Muhammad Ibn Wahab, di mana gerakan ini lebih memfokuskan kepada pemurnian akidah. Mereka
lihat sebagai satu gerakan yang menjalankan misi tahwid bagi membentras sebarang kemusyrikan dalam ibadah yang mengandungi kepada unsur-unsur ataupun perbuatan bid'ah, tahyul dan juga khurafat. Di mana beliau iaitu Muhammad Ibn Wahhab merupakan seorang tokoh pendiri kepada gerakan Wahabi yang sangat terkemuka dan begitu terpengaruh dengan pengalaman keagamaan Ibnu Taimiyah dan mazhab Hanbali. Di mana lantaran itu tidak heranlah jika gerakan yang dibuat oleh beliau cuba untuk memurnikan ajaran Islam khususnya dalam bidang tahwid agar tidak mengubah kepada ajaran Islam dengan sesuatu penafsiran yang baru terhadap wahyu melainkan misi bagi membentras unsur-unsur luar Islam seperti bid'ah yang telah masuk di dalam ajaran Islam ketika itu. Di sini boleh dilihat matlamat sebenar mereka adalah bagi mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam sebenar yang dianuti pada zaman Nabi Muhammad, sahabat dan juga tabi'in sehingga abad ketiga Hijriah. Pemikiran yang jika dilihat kepada pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Ibn Wahhab dalam gerakannya sebenarnya berawal daripada kelemahan para umat Islam yang dilihat di tempat beliau membesar juga ataupun di tempat beliau selalu berdakwah, di mana begitu banyak aktiviti pemujaan kepada kuburan seperti kuburan para syekh ataupun wali. Beliau begitu mengecam kepada kepercayaan umat Islam yang begitu berpegang teguh kepada kekuatan orang-orang yang dianggap sebagai satu keramat dalam rangka bagi memperbaiki nilai moral dan juga spiritual mereka. Beliau begitu giat ataupun cuba untuk menyeru semua umat Islam agar menyelaraskan hati nurani mereka dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, bukannya bersandarkan kepada tafsiran tradisional yang kalut. Beliau dilihat terpaksa untuk berhadapan dengan realiti bahawa para ulama tradisional yang telah lama beradaptasi dengan masyarakat Islam begitu kuat berpegang dengan amalan bid'ah sebagai satu sandaran kekuatan moral mereka dan menganggap ianya sebagai satu ajaran Islam yang sah. Jadi pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Ibn Wahhab telah mendapat sokongan yang begitu besar khususnya dari gerakan Wahabi yang digerakkan oleh beliau akhirnya mendapat perhatian yang cukup ramai berkait masalah pemurnian akidah dan pembaharuan dalam agama Islam bagi membentras mana-mana unsur bid'ah, di mana gerakan yang dibawa oleh beliau dikatakan bersumberkan daripada idea dasar pintu ijtihad terbuka yang begitu memberi impak positif terhadap pembaharuan pemikiran Islam khususnya pada abad yang ke-19. Walaupun banyak pembaharuan yang dibawa oleh beliau, namun pembaharuan ini dilihat tidak begitu seimbang sehingga menimbulkan beberapa konflik dengan kelompok lain. Lantaran itu, gerakan Wahabi seringkali dianggap sebagai gerakan pembangkang oleh pihak-pihak yang tidak bersefahaman dengan ajaran pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Ibn Wahhab tentang persoalan bid'ah khususnya melalui gerakan Wahabi yang begitu dilihat sebagai satu gerakan yang radikal. Assalamualaikum, nama saya Nurdana binti Latidi. Seterusnya saya akan bincangkan nilai pemikiran Muhammad Ibn Wahhab berhubung persoalan khurafat. Khurafat didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan karut, dongeng dan tahayul yang mengandungi pelbagai unsur bid'ah yang melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Kepercayaan ini terwujud hasil daripada ilmu pengetahuan yang tidak terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan utama masyarakat Islam oleh golongan taklid buta yang disifatkan sebagai ajaran sesat. Unsur-unsur khurafat melibatkan pemujaan makhluk atau hidupan dan objek selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta sesuatu ataupun tempat untuk bergantung.
unsur ini adalah dilarang sama sekali dan haram di dalam agama Islam kerana unsur khurafat merupakan unsur khurafat adalah sikap menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari segi salah sama sekali. Elemen khurafat menyerap masuk dalam dunia Islam terutamanya pada abad ke-18 yang juga dikenali sebagai the Dark Age of Islam, yang telah membawa, iaitu fenomena yang telah membawa kembali komuniti Islam kepada zaman jahiliyah yang telah berlaku sebelum ini. Di mana amalan khurafat telah menjadi sebati dan menjadi rutin hidup kepada masyarakat Islam di tanah Arab di Hijaz pada masa itu. Oleh itu, bagi menghapuskan persoalan dan juga pemikiran-pemikiran khurafat ini, Muhammad Ibnu Wahab berteraskan ilmu tauhid, iaitu yang menekankan keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau menekankan bahawa tiada sekutu baginya kesamaran dan sanksi ke atasnya, serta persoalan khurafat adalah dilarang sama sekali dalam usaha gerakan pemulihan dan juga tajdid dan islah oleh Ibnu Wahab ini. Antara contoh amalan dan kepercayaan khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Arab ialah seperti menziarahi kuburan sahabat-sahabat Nabi, ahli salafi dan juga wali-wali yang dianggap sebagai tempat suci dan juga berupaya untuk mewujudkan keinginan dan juga impian duniawi yang ingin dicapai. Selain itu, masyarakat juga telah mendatangi hidupan seperti pokok-pokok yang dianggap tempat suci, seperti pohon Abu Dujana yang dipercayai berupaya untuk merealisasikan keinginan-keinginan masyarakat pada masa itu. Kepercayaan khurafat ini telah menjadi asas dan juga rutin cara hidup masyarakat yang membawa kepada terpesongnya masyarakat Arab daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Oleh itu, pembaharuan dan gerakan tajdid oleh Muhammad Ibnu Wahab telah dilaksanakan. Antara usaha gerakan tajdid dan islah yang dilakukan oleh Ibnu Wahab ialah beliau telah membantras kegiatan khurafat di Hijaz dalam usaha menegakkan doktrin Islam yang disalahgunakan dengan memusnahkan monumen, makam, pokok-pokok dan semua peralatan yang seangkatan dengannya yang dianggap suci, dipertuhankan dan digunakan dalam upacara keagamaan dan penyembahan. Misalnya, beliau telah menghapuskan makam Zaid bin Al-Khattab yang masyarakat Islam pada masa itu percaya berupaya untuk memberikan berkat dan juga dianggap sebagai Tuhan yang sebenarnya salah sama sekali dalam agama Islam. Selain itu, dengan latar belakang beliau yang sangat berpengaruh dengan keluarga yang daripada golongan pemimpin dan juga sokongan dan bantuan daripada golongan keluarga Ibnu Saud, Al-Saud telah mengukuhkan lagi usaha gerakan tajdid dan islah beliau, di mana beliau telah bersikap tegas dalam usaha beliau membantras
unsur-unsur khurafat dalam kalangan masyarakat Islam pada masa itu, di Hijaz pada masa itu. Tuntasnya usaha-usaha Ibnu Wahab ini telah berjaya mengurangkan dan memulihkan amalan khurafat yang menyelubungi masyarakat Islam pada masa itu dalam usaha mengembalikan semula kepercayaan masyarakat Islam kepada ajaran agama Islam yang sebenar daripada terus tersesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan gerakan tajdid Ibnu Wahab yang terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, untuk kesan positif ialah pembebasan dari jahiliah masyarakat Islam. Sasaran awal perjuangan dakwah Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab adalah berfokus kepada aspek pemulihan akidah umat Islam. Hal ini kerana kehidupan masyarakat Islam pada abad ke-18 Masihi, terutamanya masyarakat Islam di Najd, diselubungi dengan perbuatan bid'ah, syirik dan khurafat, serta cenderung kepada perbuatan animisme. Oleh itu, Ibnu Wahab bertekad untuk memerangi segala bentuk kebidahan dalam beribadah dan kemusyrikan dalam berakidah. Idea pemurnian Islam yang dimunculkan oleh Ibnu Wahab adalah berfokus kepada bidang tauhid berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tauhid adalah bermaksud pemurnian ibadah kepada Allah, iaitu dengan menghambakan diri hanya kepada Allah dan mentaati segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dengan itu, beliau berusaha mencapai misi dengan berdakwah dalam pelbagai bentuk seperti perbuatan, lisan dan juga tulisan. Tambahan lagi, kerjasama di antara Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Ibnu Wahab semasa di Dariyah telah melahirkan sejarah awal Wahabiyah sebagai suatu gerakan yang dikenali ramai. Dariyah juga berkembang menjadi pusat dakwah Islam yang terkenal hasil kesepakatan penguasa tempatan Dariyah dan Ibnu Wahab. Akhirnya, ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Al-Wahhab ini tersebar ke seluruh jazirah Arab, memperlihatkan peningkatan jumlah pengikutnya sekaligus membawa satu perubahan yang besar terhadap masyarakat Islam di negara Arab yang sebelum ini dipenuhi dengan kepercayaan tahyul, khurafat dan bid'ah dan bertukar kepada masyarakat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, untuk kesan negatif pula, gerakan Muhammad Ibnu Wahab disifatkan sebagai kekerasan global. Hasil kerjasama di antara Muhammad Ibnu Saud dan Muhammad Ibnu Wahab telah berjaya membentuk sebuah gerakan yang dikenali sebagai Gerakan Wahhab. Gerakan Wahabiyah ini adalah berasaskan kepada ajaran yang diterapkan oleh Ibnu Wahab, yakni sebagai usaha untuk mengembalikan dan memurnikan pengamalan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan ini juga menggunakan aksi kekerasan dalam menjalankan dakwah Islam. Fahaman Wahabi ini dianggap sebagai kesinambungan terhadap fahaman Ibnu Taimiyah yang memang terkenal dengan fatwa-fatwanya yang penuh dengan kontroversi. Kesan daripada pengaruh ajaran Wahabi ini telah melahirkan berbagai variasi gerakan Islam yang menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan dalam menyampaikan dakwah Islam. Perkembangan ini menyebabkan lahirnya gerakan ekstremis yang menyimpang jauh daripada syariat Islam. Oleh itu, muncul banyak pembahasan dalam kalangan sarjana mengenai unsur-unsur radikalisme ataupun kekerasan yang dilakukan oleh gerakan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Saya akan menyentuh tentang secara keseluruhan kemudian kesimpulan mengenai soalan Muhammad Ibnu Wahhab. Jadi berdasarkan rakan-rakan tadi yang telah membentang, dapat disimpulkan bahawa Muhammad Ibnu Wahhab ini adalah merupakan seorang tokoh dan juga ilmuwan agama yang terulung dan dihormati semasa zaman beliau. Ditambah pula dengan latar keluarga beliau yang boleh dikatakan terdiri daripada golongan agamawan juga, mempunyai ilmu yang tinggi dan juga dihormati, yang dapat dilihat sebagai contoh daripada ayah dan datuknya yang merupakan seorang ulama. Sepanjang jadi disebabkan oleh orang kata latar keluarga beliau yang tersebut kan, tidak heranlah kalau beliau Muhammad Ibnu Wahhab ini mengikut jejak langkah ayah dan datuk. Jadi sepanjang hidup perantauan beliau dalam menuntut ilmu, beliau terasa terkejut dan terkilan terhadap pengamalan agama Islam
dalam kalangan masyarakat di beberapa tempat termasuk di kawasan Hijaz yang dilihat terpesong daripada Islam yang sebenar, iaitu di mana terpesong akibat daripada campur atau mempunyai unsur-unsur syirik dan juga bid'ah. Jadi dari situlah timbulnya rasa tanggungjawab beliau dalam membanteras pengamalan bid'ah dan juga syirik dalam agama Islam. Jadi maka disebabkan itu terwujudlah gerakan tajdid yang dikenali sebagai gerakan Wahabi yang bertujuan sebagai langkah pemurnian akidah dan juga tauhid masyarakat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi gerakan Wahabi ini dapat dilihat memberikan kesan yang positif seperti mana niat yang baiknya untuk memulihkan semula kesucian agama Islam pada ketika itu. Jadi disebabkan pendekatan atau cara yang digunakan dalam gerakan tersebut dilihat menggunakan cara yang kasar dan juga ganas, maka ianya memberikan kesan positif. Jadi maka terlahirlah gerakan ekstremis yang menyimpang jauh daripada syariat Islam. Sehinggalah kini kalau kita lihat kebanyakan golongan ulama atau agamawan pada masa kini yang melarang pengamalan Islam melalui gerakan Wahabi. Terusnya kami akan membentangkan ulasan artikel, dan artikel yang kami pilih bertajuk Muhammad bin Abdul Wahab, Gerakan Revivalisme dan Pengaruhnya, yang merupakan hasil penulisan Nur Lailah Abbas, dan artikel ini diambil daripada Jurnal Dakwah Tabligh dari halaman 133 hingga 147 dan diterbitkan pada tahun 2015. Sebagai pengenalan, sebenarnya artikel ini tertumpu kepada gerakan yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Wahab, dan gerakan revivalisme ini lebih dikenali sebagai gerakan Wahabi. Dan penulisan artikel ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah biografi ringkas Muhammad bin Abdul Wahab. Bahagian kedua ialah kemunculan gerakan revivalisme di bawah pimpinan beliau, bagaimana gerakan ini boleh muncul, apakah faktor kemunculannya. Bahagian yang ketiga, ajaran serta apa yang ditegakkan oleh Muhammad Ibn Wahab dalam gerakan revivalisme ini. Dan bahagian yang terakhir menceritakan bagaimana Muhammad Ibn Wahab dan gerakan ini mempengaruhi masyarakat Islam pada ketika itu untuk memurnikan Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Untuk bahagian yang pertama, penulis menerangkan biografi Muhammad bin Abdul Wahab secara ringkas, dan beliau menceritakan nama penuh Muhammad bin Abdul Wahab iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Tamimi. Penulis juga menerangkan di mana tempat kelahirannya, iaitu di Uyainah pada tahun 1703 Masihi dan wafat di Daryah pada tahun 1739 Masihi. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini didedahkan dengan pendidikan agama sejak kecil. Malah beliau telah menghafal Al-Quran sejak berumur 10 tahun. Dan minat beliau yang mendalam terhadap ilmu agama menjadikan satu faktor kepada perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh beliau. Dan pada bahagian kedua, penulis menceritakan bagaimana gerakan ini muncul ataupun faktor-faktor utama gerakan ini muncul. Hal ini adalah disebabkan oleh apabila Muhammad bin Abdul Wahab melihat sendiri aktiviti-aktiviti masyarakat Islam yang dianggap terpesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar, seperti amalan-amalan bid'ah dan juga amalan-amalan khurafat. Aktiviti-aktiviti seperti menyembah pokok kurma ataupun menyembah batu-batuan yang besar, meminta pertolongan di kubur-kubur para wali dan juga menziarahi para wali untuk meminta bantuan seperti mencari jodoh, seperti menyelesaikan masalah sehari-harian. Hal ini dianggap
satu ajaran yang terpesong daripada ajaran agama Islam, dan perkara ini menjadi satu faktor utama kepada gerakan revivalisme yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini muncul pada ketika itu. Dan penulis juga menceritakan bagaimana ataupun apa ajaran yang ditekankan oleh Muhammad Ibn Wahab dalam gerakan revivalisme ini. Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya daripada aliran salaf yang berpangkal kepada pemikiran-pemikiran Ahmad bin Hanbal. Jadi, gerakan ini sebenarnya mengetengahkan satu usaha permurnian Islam agar masyarakat Islam pada ketika itu mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga mempengaruhi banyak pihak seperti masyarakat Islam di luar Arab, seperti negara India, Aljazair dan juga Indonesia. Dan seterusnya saya akan membentangkan kekuatan artikel, di mana artikel ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama ialah apabila penulis berjaya mengetengahkan ataupun memaparkan situasi dan juga amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam pada ketika itu yang agak terpesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar, sehingga menyebabkan satu gerakan revivalisme ataupun satu gerakan tajdid dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Gambaran dan juga penceritaan oleh penulis dalam artikel ini sangat jelas apabila masyarakat Islam pada ketika itu banyak mengamalkan ajaran-ajaran seperti ajaran bid'ah dan juga khurafat. Dan penulis juga menerangkan bagaimana ajaran-ajaran ini menyebabkan Muhammad Ibn Wahab mempelopori satu gerakan revivalisme agar beliau berjaya memisahkan ajaran-ajaran yang memesongkan ajaran agama Islam yang sebenar ini daripada landasan ajaran agama Islam yang sebenar. Kekuatan artikel yang seterusnya dapat dilihat melalui penulisan artikel yang menceritakan biografi ringkas Muhammad bin Abdul Wahab pada permulaan penulisan artikel. Dan hal ini sebenarnya memberi satu maklumat ataupun memberi penjelasan awal kepada pembaca tentang siapakah pelopor satu gerakan revivalisme yang dikenali sebagai gerakan Wahabi ini. Dan sebenarnya biografi ringkas ini memberikan satu mesej kepada para pembaca bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab ini mampu ataupun berjaya menjalankan satu gerakan revivalisme dalam kalangan masyarakat Islam yang mengamalkan ajaran bid'ah dan juga ajaran khurafat. Hal ini dapat dilihat apabila penulis menceritakan bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab ini menerima ataupun mempelajari ilmu agama Islam sejak dari kecil sehingga beliau berjaya menghafaz Al-Quran sejak dari umur 10 tahun. Dan beliau juga memiliki seorang bapa dan juga seorang datuk yang merupakan ulama-ulama yang terkenal di Arab Saudi. Oleh sebab itu, apabila beliau melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Islam menjadi amalan sehari-harian yang sebenarnya terpesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar, dan hal ini membuatkan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ingin memurnikan ajaran agama Islam agar masyarakat Islam mengamalkan ajaran agama Islam yang sebenar dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ajaran-ajaran bid'ah, syirik dan juga khurafat. Dan kekuatan artikel yang terakhir dapat dilihat daripada penulisan penulis tentang kemunculan gerakan revivalisme yang dijalankan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Penulisan penulis tentang faktor ataupun kemunculan gerakan revivalisme ini bersifat kronologi, dan perkara ini sebenarnya mudah untuk difahami oleh pembaca agar pembaca tahu bagaimana susur galur ataupun susun atur peristiwa gerakan revivalisme ini dijalankan. Penulis menerangkan bagaimana gerakan ini tertumpu kepada usaha memurnikan Islam daripada ajaran bid'ah, syirik dan juga khurafat,
dan ajaran-ajaran ini dijadikan amalan sehari-harian oleh masyarakat Islam. Pencemaran terhadap ajaran Islam bermula pada zaman pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, dan kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut menyebabkan masyarakat Islam mula mengikut ataupun terpengaruh dengan falsafah Yunani dan juga Romawi. Kemudian terdapat juga pengaruh mistik dari budaya Rusia yang telah menyerap masuk dalam kalangan masyarakat Islam, dan perkara ini berlaku sehingga pada waktu Muhammad Ibn Wahab selesai melakukan perjalanan menuntut ilmu dan kembali ke Nejat Arab Saudi, dan beliau melihat bagaimana masyarakat Islam pada ketika itu terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam ini terpesong daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Dan susunan kronologi dan juga susunan cerita yang dijelaskan oleh penulis dalam artikel ini memberitahu pembaca bahawa bagaimana pencemaran dalam ajaran agama Islam, bagaimana anasir-anasir ajaran-ajaran seperti bid'ah, syirik dan juga khurafat ini masuk ke dalam amalan masyarakat Islam sejak dari zaman pemerintahan Islam Abbasiyah lagi. Dan perkara ini menjelaskan secara terperinci bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab melakukan satu gerakan revivalisme yang menyebabkan banyak umat Islam, banyak masyarakat Islam di dalam Arab Saudi dan juga di luar Arab Saudi terpengaruh dengan aktiviti ataupun dengan ajaran yang ditegakkan oleh Muhammad Ibn Wahab dalam gerakan ini. Berdasarkan artikel ini, selain daripada mempunyai kekuatan yang tersendiri, terdapat juga kelemahan yang dapat dikenal pasti berdasarkan artikel tersebut. Yang pertamanya ialah di mana melalui pembacaan keseluruhan dapat dilihat terdapat beberapa persoalan yang timbul di mana penulis di dalam artikel tersebut tidak menyentuh atau tidak menyentuh secara keseluruhan, tetapi hanya membincangkan atau menyatakan secara sekilas sepintas lalu. Iaitu persoalan yang timbul yang menjadi kelemahan artikel tersebut adalah mengenai tentangan terhadap gerakan Muhammad Ibn Wahab ini, di mana di dalam situ penulis tidak menjelaskan mengapa dan faktor yang menyebabkan gerakan Wahabi tersebut ditentang. Dan di dalam artikel itu dilihat bahawa semasa sebelum gerakan Wahabi dilakukan oleh Muhammad Ibn Wahab ini, beliau telah mendapat tentangan hebat daripada ayahnya sendiri. Jadi tentangan hebat daripada ayahnya sendiri, iaitu Syekh Muhammad, di mana tentangan ini dilihat berlaku beberapa tahun sehinggalah ayahnya meninggal dunia pada 1153 Hijrah. Jadi mengapa penulis tidak menyatakan apakah tentangan, mengapakah gerakan revivalisme ini mendapat tentangan hebat daripada ayahnya. Kemudian terdapat juga kesalahan atau kelemahan artikel yang kedua, iaitu melihat daripada segi aspek kesalahan teknikal penulisan penulisan esei berdasarkan artikel tersebut, iaitu mempunyai kesalahan ejaan, di mana kesalahan ejaan ini adalah merupakan nampak seperti suatu isu atau kesalahan yang kecil, tapi sebenarnya ia akan memberikan impak yang besar terhadap artikel tersebut, kerana kesalahan ejaan mampu memberikan makna atau makna dan juga penyampaian yang berbeza daripada maksud yang asal. Jadi sebagai contoh, antara yang jelas dapat dilihat adalah perkataan dakwah yang ditulis mempunyai kesalahan ejaan menjadi dakwa, di mana ejaan H di belakang itu tiada. Jadi ianya dapat dilihat memberikan dua makna yang berbeza dan secara tidak langsung mengubah mengubah maksud asal ayat tersebut, dan ini akhirnya akan menimbulkan kekeliruan dalam pembacaan artikel terhadap pembaca.
Jadi secara kesimpulannya, secara keseluruhan artikel ini memberikan tumpuan kepada revivalisme yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu menerusi apa yang dikenali sebagai gerakan Wahabi, di mana dilihat artikel ini turut mengangkat bagaimana gerakan tersebut mampu memberikan kesan positif kepada agama Islam itu sendiri. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan bahawa gerakan Wahabi tersebut membantu dalam penyusunan semula doktrin Islam yang mengikut acuan perspektif moden. Selain daripada membanteras unsur-unsur yang memberikan unsur-unsur bid'ah dan juga syirik yang memesongkan ajaran agama Islam. Jadi penyusunan semula ajaran dan pendidikan Islam ini di samping mempertahankan Islam daripada pengaruh dan juga serangan daripada luar, turut merupakan objektif utama dalam gerakan Wahabi. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahawa artikel ini adalah artikel yang sangat boleh dikatakan bagus untuk menjadi bahan bacaan kepada para pekaji dan juga bacaan umum. Daripada itu sekian, terima kasih.